Saya telah berusaha untuk meyakinkan tahun lepas bahawa saya belum bunuh diri dan saya berjaya, dan saya anggap itu adalah perpisahan. Tetapi apabila Allah Ta'ala menentukan bahawa perpisahan itu bukanlah perceraian, saya kembali walaupun tak perlu ucap akad nikah balik dengan Dewan Pemuda. Yang keempat, saya nak ucapkan tahniah kepada para perwakilan yang telah memilih untuk mengundi saudara-saudara saya dengan jumlah yang hampir 300 undi. Saya ucapkannya kerana saya perlukan mengundi untuk Suhaizan untuk memimpin Dewan Pemuda PAS Malaysia. Undi itu akan menjadi sempadan buat saya bahawa saya mesti melakukan yang terbaik untuk Dewan Pemuda PAS Malaysia, insya-Allah. Dan yang kelima, saya ucapkan terima kasih kepada undi para perwakilan yang telah mengundi saya untuk saya kembali ke Dewan Pemuda. Ia adalah satu amanah yang saya akan pikul dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya yakin saudara para perwakilan juga telah memilih warisan yang terbaik untuk memimpin Dewan Pemuda PAS Malaysia, insya-Allah. Saya juga seperti semua ketua memerlukan barisan pembantu yang baik, dan insya-Allah bukan hanya perwakilan yang dipilih, tetapi seluruh Dewan Pemuda PAS negeri-negeri akan menjadi pembantu saya yang baik, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan. Bapak semua, saya tidaklah gembira untuk menerima kemenangan. Saya belajar daripada kita berjuang dalam politik, dan saya memperolehi banyak pelajaran. Antara pelajaran terbaik yang saya terima ialah ketika saya kalah dalam kedudukan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan di tangan Yang Berhormat Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman yang bertanding juga pada kali ini dalam pos PKK. Kekalahan itu menjemput saya untuk belajar, dan alhamdulillah dalam tempoh kekalahan beberapa hari saya belajar, dan rupa-rupanya kekalahan itu adalah kemanisan. Dan saya sebutkan dalam minggu lepas kalau tak silap saya dalam cerita saya sebut kegagalan itu seperti seorang ibu. Ia memukul kita tanpa rasa dendam. Maka sama ada kita menang ataupun kita kalah, yang lebih penting ialah kita menerima kemenangan dan kekalahan itu dengan rasa takwa, rasa iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas semua, kita pernah dengar perkataan la tahzan, sebuah buku yang rata di seluruh dunia dikarang oleh seorang ulama besar. La tahzan bukan bermakna jangan bersedih, tetapi maknanya ialah berbahagialah dengan kekalahan yang kamu terima. Itu makna jangan bersedih. Kita nikmati apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada kita menang atau kalah. Jadi saya agak tidak selesa apabila tapi saya di pemerhati berjalan. Apabila menang, kawan-kawan yang dia sokong, dia bersorak kuat sangat. Dan apabila kalah, dia mengeluarkan perkataan yang tidak manis, seolah-olah itu adalah pembalasan, sedangkan yang membalas adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita yang menguji ataupun tidak menguji. Jadi saya berharap supaya suasana dalam Parti Islam Malaysia akan sentiasa segar dengan kemenangan yang diminta, usaha yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menang ialah orang yang ikhlas berjuang. Itu saja, bukan orang yang dapat undi yang banyak ataupun undi yang sedikit. Maka saya yakin kawan-kawan yang berada yang diundi pada hari ini, yang kalah dan menang bukanlah pemenang. Pemenang ialah orang yang ikhlas
sama ada dia menang ataupun dia kalah. Dan Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan amalan kita. Wallahu ma'akum wa la yutirakum a'malakum. Allah Ta'ala bersama kamu dan Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan sedikit pun amalan kamu ketika kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana kita bercakap soal ikhlas, kita tahu ikhlas itu soal hati, maka kita hendaklah anggap bahawa kita semua adalah ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbeza hanyalah bukan pada ikhlas. Kita berbeza adalah pada mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling dekat mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhlas itu barang hati, mutaba'atul Rasul itu cerita zahir. Sebab itulah kita berhukum pada zahir. Siapa yang lebih menepati cara Islam, siapa yang lebih menepati perjuangan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita lihat secara zahir. Maka kita menghukum. Saya nak orang ni kerana orang yang saya rasa lebih dekat dengan jalan Rasulullah. Saya tak nak orang ni kerana orang ni nampak lebih jauh. Itu zahir. Sedangkan yang hukumnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan semua, insya-Allah saya akhir sekali nak sebut bahawa tugas pertama saya, dan saya tak akan sebut tugas yang kedua, saya akan sebut lepas. Tugas pertama saya adalah untuk kembali menyatukan barisan Dewan Pemuda Pusat dan seluruh negeri, insya-Allah. Daripada Hulu negeri Perlis sampai ke Johor, sampailah ke Sabah dan Sarawak, insya-Allah saya akan pergi dalam masa terdekat untuk bersama dengan pimpinan negeri, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.